Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, memahami Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung pengajian tafsir surah Yasin, dan pada malam ni kita bermula dengan ayat 63. Surah Yasin ayat 63. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bagi tahu, hadhihi jahannam, ini adalah neraka jahannam, allati kuntum tu'adun, yang mana dahulunya kamu diancam ataupun dijanjikan dengan ancaman dengannya. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulunya mengingkarinya. Baik, sidang hadirin mukminin, dua ayat yang saya baru bacakan sebentar tadi menceritakan tentang janji ancaman berkenaan dengan neraka jahannam. Baik, neraka jahannam ini adalah satu neraka yang mana kalau kita lihat kepada namanya jahannam. Jahannam itu dari segi bahasanya, bahasa Arabnya, dia bermaksud jahannam, maksudnya ialah telaga yang sangat dalam, dan telaga yang sangat dalam. Baik. Maka apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala apabila mengulas tentang ayat ini, Imam Ibn Kathir kata bahawa dikatakan kepada manusia, kepada Bani Adam yang kafir pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, ketika mana neraka jahannam dihadapkan di hadapan mereka, maka didatangkan dengan nada kecaman. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, iaitu ini adalah neraka jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Maksud dia ialah Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan dahulu, ketika mana Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam pernah memperingatkan tentang azab neraka jahannam, tapi kamu mendustainya.
kamu tidak percayanya dan kamu memperolok-olokkannya. Maka islauhal yawma bima kuntum takfurun, masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Baik, Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, menceritakan tentang neraka Jahannam ni bukannya satu kali, bukan satu tempat dalam Al-Quran, tapi ada di tempat lain Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang neraka Jahannam. Antaranya surah At-Tur ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Allah Ta'ala mengingatkan tentang neraka Jahannam ini dengan firman-Nya, yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam sekuat-kuatnya. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulunya kamu semua tukadzibun, kamu semua mendustakannya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun, maka apakah ini sihir? Afasihr, apakah ini sihir? Ataupun am antum la tubsirun, atau kamu tidak melihatnya. Jadi ini antara apa yang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang neraka Jahannam. Baik, bila Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang neraka Jahannam, kita pun kena tahu bahawa antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah supaya kita berdoa, supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Antaranya doa yang kita mengaji, tuan-tuan sekalian, antaranya ialah doa yang disunatkan kepada kita untuk kita baca ketika kita solat, iaitu selepas tahiyat, sebelum kita bagi salam. Antaranya doa itu ialah Allahumma inni a'udzubika min, antaranya ialah azabi jahannam, kan, daripada azab neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni kita dah tahu bahawa dia adalah dengan namanya telaga yang paling dalam. Jahannam adalah satu nama yang sangat mengerikan. Jahannam adalah satu neraka yang dijanjikan, yang diancam kepada orang yang sangat jahat. Siapa yang sangat jahat yang akan menjadi penghuni neraka ini? Kita meminta kepada Allah, kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala melindungi kita, menyelamatkan kita daripada neraka Jahannam. Tapi malam ni kita nak tahu siapa dia yang akan merasai azab neraka Jahannam. Nombor satu ialah golongan yang bila dia masuk dalam neraka Jahannam, dia takkan keluar sampai bila-bila. Itu nombor satu. Siapa dia? Antaranya ialah, yang pertamanya golongan kafir, yang kedua golongan musyrik, yang ketiga golongan munafik. Tiga golongan ni bila dia masuk dalam neraka Jahannam, dia takkan keluar sampai bila-bila. Ada orang tanya, apa beza kafir, musyrik, munafik? Ini soalan yang paling asas, paling basic. Macam mana kita nak beza? Kita sebut kafir, lepas kafir musyrik, lepas musyrik munafik. Apa beza? Kan? Kafir ialah orang yang mengingkari, kan? Orang yang kufur, dia mengingkari. Dia mengingkari Allah, kan? Dia mengingkari hari kiamat, dia mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkar, golongan yang ingkar. Itu kafir. Musyrik, orang yang terlibat dengan perbuatan syirik. Dia terlibat dengan perbuatan syirik. Dan syirik kita tahu bahawa walaupun dia beragama Islam sekalipun, walaupun dia beragama Islam,
Tapi kalau dia buat benda-benda syirik, dia terlibat dalam amalan perbuatan yang menduakan Allah. Dia semayang macam kita semayang 5 waktu, kan? Dia pergi haji, tempat yang mana kita pun pergi haji juga, sama dengan kita, dan ibadat yang lain sama sebagaimana kita orang Islam buat, tapi dia melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Dalam IC, dalam dokumen terpampang, printed, tertulis dia orang Islam, tapi bila dia terlibat dalam amalan syirik dan dia tidak bertaubat dengan amalan syirik itu, maka dia seorang musyrik. Orang yang terlibat dengan amalan syirik, mensyirikkan Allah Ta'ala, maka orang macam ni pun neraka dia Jahannam, tidak keluar sampai bila-bila. Na'udzubillah. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, munafik. Munafik dia pura-pura, dia tunjuk dia Islam, tapi sebenarnya dia mengingkari. Dia mengingkari. Itu munafik. Munafik ni dia kafir sebenarnya, tapi dia berlakon, dia berpura-pura. Itu 3 golongan yang mana dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, diseksa dalam tu dan tidak akan keluar sampai bila-bila. Golongan yang kedua, siapa dia tuan-tuan golongan yang kedua? Golongan yang kedua ialah golongan yang masuk neraka Jahannam. Jahannam neraka yang sangat dahsyat azab dia, tapi dia ada tempoh waktu. Dia ada tempoh waktu. Maksudnya ialah dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Siapa dia golongan yang kedua ini? Yakni orang Islam. Orang Islam masuk neraka Jahannam? Yes, orang Islam pun masuk neraka Jahannam. Neraka yang sangat dahsyat azabnya tu? Ya, neraka yang sangat dahsyat azabnya itu. Cuma bezanya ialah dia ada tempoh. Dia tidak akan kekal dalam neraka Jahannam itu selama-lamanya, sampai kepada tempoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan keluar dari neraka Jahannam. Yang ni dalam hadis dipanggil sebagai Jahannamiyun. Jahannamiyun, golongan yang pernah masuk neraka Jahannam, kemudian dengan syafaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, termasuk syafaat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jahannamiyun ini dia akan keluar dari neraka Jahannam dan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas selesai dosanya dibersihkan oleh Allah. Siapa dia? Iaitu orang Islam yang banyak bergelumang dengan dosa-dosa besar, dan dia tidak bertaubat dengan dosa tersebut. Siapa yang terlibat dengan dosa besar dan dia tidak bertaubat dengan dosa besar itu, maka dia kena takut, dia kena bimbang, dirinya berkemungkinan menjadi penghuni neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Walaupun orang Islam, ya, walaupun dia orang Islam. Apa dia dosa besar tuan-tuan? Dosa besar kita semua tahu. Siapa yang kaki zina, siapa yang kaki judi, taik judi, siapa yang kaki botol, kan, siapa yang tinggal semayang dengan sengaja dan sebagainya. Senarai itu tuan-tuan sendiri sedia maklum, al-kabair, daripada dosa-dosa besar. Maka siapa yang terlibat dengan dosa besar, dia bergelumang dengan dosa besar, dan dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia adalah antara calon ahli ataupun yang akan merasai azab neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca doa, lepas baca tahiyat, sebelum bagi salam, bila sampai kepada doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jangan kita pandang ringan, aku orang Islam, aku tak masuk neraka Jahannam. Jangan. Kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan baca sekali lalu kita pandang mudah, take for granted. Jangan. Bila kita baca tu, kita baca sungguh-sungguh, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala benar-benar menyelamatkan kita daripada neraka Jahannam.
Kalau neraka jahanam itu tidak menjadi ancaman, sudah tentu Nabi tidak mengajar kepada kita untuk membacanya ketika kita solat. Nabi suruh kita baca. Apa tujuan dia, tuan-tuan? Supaya kita benar-benar selamat daripada azab neraka jahanam. Jadi kita jangan pandang mudah, jangan pandang ringan tentang azab neraka jahanam. Tuan-tuan nak tahu, bila kita mengaji tafsir, kita mengaji tafsir mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita mengaji tafsir Imam Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan sebagainya. Kalau contemporary ni tafsir Shinqiti dan lain-lain, tafsir Dr. Wahbah Zuhaili dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan mengaji tafsir Syiah, tuan-tuan akan jumpa macam mana permusuhan Syiah terhadap sebahagian daripada Ahlul Bait, sebahagian daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang paling mereka benci adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia punya benci, tuan-tuan, dekat Aisyah ni, kononnya ada hadis, kononnya ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang kata bahawa dalam neraka nanti ada satu pintu, nama pintu itu adalah Al-Askar. Pintu nama Al-Askar. Apa dia pintu Al-Askar? Siapa dia Al-Askar? Al-Askar ni, tuan-tuan sekalian, adalah nama kuda perang yang ditunggangi, kenderaan yang ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha masa perang Jamal. Masa perang Jamal. Dalam tafsir Syiah, dia kata ada pintu ni dalam neraka yang namanya Al-Askar, yang mana antara orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu Al-Askar ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa kata ni? Dalam tafsir Syiah. Tuan-tuan mengaji kitab Syiah, tuan-tuan buka tulisan Syiah, ataupun tuan-tuan buka kitab-kitab agama, tiba-tiba keluar benda-benda buruk tentang Aisyah ataupun tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain, benda pertama yang mesti datang dalam kepala tuan-tuan, ini berkemungkinan besar adalah tulisan ulama Syiah ataupun golongan Syiah. Mereka sangat benci kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebab bagi mereka antara dosa besar Aisyah kerana melancarkan permusuhan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu kata puak Syiah. Baik. Tapi kita orang-orang Islam yang mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah, kita tidak memusuhi golongan yang didakwa sebagai tokoh mereka. Walaupun mereka menamakan tokoh mereka adalah Ali, kita tidak pernah menghina Ali bin Abi Talib. Malah wajib bagi kita memuliakan Ali bin Abi Talib. Walaupun tokoh mereka adalah Fatimah, kita aliran ahli sunnah wal jamaah, kita menyintai Fatimah, kita menyayangi Fatimah kerana dia adalah anak perempuan, puteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah senarai-senarai yang lain. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak bersikap dengan sikap yang dilakukan oleh golongan Syiah. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam neraka ni, dalam neraka jahanam ini, dia ada satu golongan yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana antaranya ialah yang disebut berkenaan dengan golongan-golongan yang diseksa dalam neraka jahanam ini. Ada beberapa riwayat yang menceritakannya. Siapa dia, tuan-tuan sekalian? Antaranya ialah golongan qari, orang yang baca Quran.
Macam mana orang yang baca Quran dimasukkan ke dalam Jahannam sedangkan mereka adalah pembaca Quran? Dalam riwayat itu mengatakan bahawa kerana mereka membaca Quran bukan lillahi ta'ala, bukan kerana Allah, tapi kerana mereka riak, kerana mereka nak menunjuk-nunjuk supaya orang memanggil mereka sebagai qari yang pandai baca Quran, orang yang merdu suaranya dan seumpamanya. Ini contoh macam mana kalau kita buat baik sekalipun tuan-tuan, tapi kalau niat kita bukan kerana Allah, maka antara azab yang diancam kepada golongan ni walaupun mereka baca Quran adalah azab api neraka Jahannam. Sama sebagaimana mujahidin, golongan yang berjihad pada jalan Allah. Zahirnya mereka berjihad pada jalan Allah Ta'ala, berperang, sanggup mengorbankan jiwa raga dia kerana agama, maka masyarakat menjulang nama dia sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala. Tapi dalam hadis dinyatakan bagaimana mereka inilah golongan yang dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pasal apa? Kerana mereka bukan berjihad untuk dapat pahala daripada Allah, tapi niat dia supaya nama dia segar dengan nama sebagai syuhada. Orang panggil dia syuhada. Yang dia cari ialah populariti, kemasyhuran pada mulut-mulut manusia, dan bukannya mencari kemasyhuran di sisi penduduk langit. Maka orang yang macam ni tuan-tuan adalah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Maka sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita antara orang yang perlu berhati-hati. Masa kita baca Quran, kita buat amal ibadah, kita buat kebaikan, pastikan kita melakukannya dengan cara yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya, kan, pada ayat yang seterusnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Allah Ta'ala cerita bahawa pada hari tersebut apa yang berlaku, mulut mereka tak boleh bercakap. Mulut mereka tak boleh bercakap. Sebaliknya yang akan bagi tahu segala-galanya, yang akan bagi evidence di hari akhirat nanti adalah tangan dan kaki mereka. Tuan-tuan tengok World Cup. Tengok kan World Cup. Baru ni pasukan Jerman, kan, dia ambil gambar sambil tutup mulut. Dia tutup mulut. Saya mula-mula tengok gambar, saya tak tengok sangat World Cup, cuma pilih-pilih macam tu sajalah. Lepas tu tengok gambar ni, pasukan Germany daripada negara Jerman ambil gambar sampai tutup mulut. Saya kata apa cerita? Dia tutup mulut. Saya pun duk Google tengok YouTube. Oh, baru saya tahu cerita dia. Tuan-tuan tahu apa cerita dia? Cerita dia, tuan-tuan sekalian, mereka ni dia buat protes. Dia protes. Sebab apa protes? Sebab Qatar dia ada undang-undang. Qatar dia ada undang-undang. Yang mana undang-undang Qatar ni tak sesuai, kononnya tak sesuai dengan human rights, dengan gerakan hak asasi manusia ni. Kononnya ada satu hak asasi manusia, kan, gerakan hak asasi manusia yang semakin aktif, yang kita panggil LGBT ataupun LGBTQ. Apa kaitan dia tutup mulut? Pasal apa dia tutup mulut? Sebabnya, tuan-tuan sekalian,
Kerana Qatar ni dia ada undang-undang yang mana bertentangan dengan gerakan LGBT. LGBT dia mempromosikan laki dengan laki pun boleh, perempuan dengan perempuan pun boleh. Kita nak pada masa yang sama dengan laki dengan perempuan pun boleh juga, dua-dua pun boleh. Itu LGBT. Nak tukar jantina walaupun tak ada walaupun suka-suka pun boleh. Kita dalam agama kita, tuan-tuan, bukan kita haram secara mutlak tukar jantina, tak. Kalau memang dari segi perubatan memang perlu orang tu tukar jantina, tukar alat jantina dia, agama pun benarkan, bukan kata tak boleh. Contohnya ada orang dia lahir atas dunia ada 2 alat jantina. Doktor nak kena tentukan alat jantina mana yang berfungsi, yang mana tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi buang, sebagai contoh. Doktor memperakui, agama tak halang, tuan-tuan. Yang agama halang ni ialah orang yang suka-suka. Tidak ada alasan yang sah, tidak ada alasan yang kukuh, saja seronok dah jadi lelaki nak jadi perempuan pula. Yang tu agama larang. Tapi orang yang ada penyakit, orang yang disahkan sebagai kes dia genuine, yang tu agama tak larang. Yang ni nak kena faham betul-betul, tuan-tuan. Jadi di Qatar macam itulah. Di Qatar ni yang dia larangnya ialah hak jenis suka-suka ni, hak ikut nafsu. Tak mau jadi lelaki nak jadi perempuan, yang perempuan pula tak mau jadi perempuan nak jadi lelaki. Yang ni tak boleh. Maka Qatar dia ada undang-undang tu. Bila Qatar dia ada undang-undang tu, maka dia larang sebarang pemakaian apa-apa logo dan seumpamanya yang apa kita kata mempromosikan seperti LGBT ni tak boleh. Termasuk pakai ikat dekat lengan tu. Maka dengan sebab tak dibenarkan pakai apa dia panggil sebagai rainbows dan seumpamanya, sedangkan pemain-pemain Germany dia nak pakai, maka dengan sebab tu FIFA larang. FIFA kata tak boleh. Maka dengan sebab tu dia tutup mulut. Kononnya tak boleh nak bersuara. Tidak ada freedom of speech, tidak ada freedom of expression kononnya. Ni golongan ni. Jadi golongan ni, tuan-tuan sekalian, dia semakin berkembang. Dia semakin berkembang. Budak-budak kita pun, tuan-tuan, kalau kita tak halang, kita tak perhatikan, dia akan mulai tersebar dalam masyarakat kita. Jadi kita kena perhatikan, kita kena kontrol, dan kita kena make sure supaya benda-benda macam ni tidak berterusan, kan, dan tidak berkembang dalam masyarakat kita. Dan kita dah cerita banyak kali tentang hal ni, tuan-tuan sekalian. Antaranya ialah sebagaimana yang berlaku kepada umat dahulu. Kita cerita macam mana Nabi Lut alaihissalam, kan, dengan kaum dia, macam mana jenayah yang mereka lakukan itu tidak pernah dilakukan oleh umat yang terdahulu. Kalau kita tengok sebagai contoh, antaranya apa yang berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ni, tuan-tuan sekalian, dia berhadapan dengan golongan LGBT, kan, dia berdakwah kepada golongan LGBT, golongan kita kata lelaki yang suka kepada lelaki ni, yang mana sebelum tu tak dikenali amalan seperti itu. Maka Al-Quran menceritakan kepada kita macam mana apa yang mereka lakukan tu sangat dahsyat, iaitu dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala cerita, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga mengutuskan Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Dia bermula dengan satu benda yang tak pernah orang buat dalam alam ni. Tapi benda ni, tuan-tuan, berkembang. Dan dia ada peminat dia sendiri. Dia ada peminat dia sendiri. Manusia ni, tuan-tuan, kalau kita tidak kawal nafsu dia, dia akan buat benda yang akan merosakkan diri dia. Dia akan buat.
Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tanya siapa yang ada pengalaman terlibat dengan ganja. Cuba tuan-tuan tanya. Bila terlibat dengan ganja, ada dua kemungkinan. Siapa yang start dengan ganja, dia ada dua kemungkinan. Pertama, dia mungkin berhenti setakat ganja aja. Dia suka-suka, lepas tu dia berhenti. Yang kita takut lepas ganja, dia nak try pula dadah sintetik. Dia nak try pula pil kuda. Yang ni kemudian dia akan rosak, tuan-tuan. Saya ada kenal my extended family, kenal ada kawan dan sebagainya, klien pun ada yang kita kenal. Bila dia terlibat dengan ganja, dia tidak stop dekat situ, dia sambung dengan dadah sintetik, dia sambung dengan pil kuda dan sebagainya. Kita boleh tengok otak dia rosak. Apa bukti otak rosak, tuan-tuan? Apa bukti otak rosak? Tidak ada manusia yang waras yang sanggup bunuh mak dia. Tuan-tuan baca dalam media macam mana ada penagih dadah dia bunuh mak dia. Sebab apa dia bunuh mak dia? Sebab dia tidak waras, tuan-tuan. Otak dia dah rosak. Kalau otak dia tidak rosak, tidak akan hilang kasih sayang dia kepada ibu dia. Tapi kerana otak dia dah rosak, maka dia tak boleh beza antara kasih sayang, simpati kepada ibu dia dengan kekejaman, kezaliman bunuh ibu dia. Tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh cari balik berita-berita. Banyak. Ada yang bunuh mak dengan ayah sekali pun ada. Dua-dua orang terkorban. Sebab apa? Sebab dia tak dapat dadah. Dia buka TV waktu maghrib, mak dengan ayah nasihat kat dia pasal apa ni buka TV waktu maghrib dengan volume kuat. Kita waktu maghrib tutup TV, dia buka TV, dia bagi volume kuat. Dia dah gila dah, tuan-tuan. Sebab dia dah tak dapat benda tu. Bila mak dengan ayah dia tegur dia naik, kita kata dia datang gila dia tu. Dia bunuh mak dia lempar mayat mak dia dalam gaung. Tuan-tuan boleh balik baca, tengok berita tersebut. Dengan ayah dia sekali dia bunuh. Orang yang waras, tuan-tuan, yang boleh berfikir dengan cara yang biasa. Kita bukan nak suruh fikir cara cemerlang pun. Fikir cara biasa. Orang tak mengaji pun, tuan-tuan, sayang kat ayah dia. Orang tak mengaji pun sayang kat ibu dia. Tapi bila dia rosak, akal dia rosak, maka dia sanggup jadi lebih jahat daripada binatang. Binatang pun banyak tak buat benda lagu tu, tapi dia sanggup buat benda-benda yang macam ni. Itu rosak. Maka sama dengan syahwah. Syahwah ni, tuan-tuan, dia elok untuk kita kalau kita dapat mengendalikan dia. Tapi kalau kita terlalu ikutkan syahwah kita tak puas dengan apa yang kita ada secara halal, maka datang toys. Hari ni boleh Google tengok toys ni macam-macam. Bukan sahaja orang lelaki duk jual toys, benda-benda yang macam ni. Malah ada orang perempuan sekarang pun berani dah jual toys secara online. Bukan toys budak-budak main, tak. Toys dewasa ni. Alat permainan orang dewasa. Terlalu ikutkan nafsu. Benda yang jijik, benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh manusia yang sihat. Tapi sebab terlalu ikutkan syahwah, dia buat benda-benda macam tu. Tuan-tuan tengok ada kematian, kes-kes berprofil tinggi dalam negara kita, saya tak mahu sebutlah nama, yang dikaitkan dengan aktiviti seksual yang pelik-pelik ni. Bukan setakat gari dekat katil, bukan setakat ikat apa semua, dia bagi lemas pasangan dia. Kononnya bila lemah tu, dia akan mencapai kemuncak kepuasan seksual. Manusia ni, tuan-tuan, benda yang dia nak ni sampai tidak bertebing, tak ada penghujung. Infinity, dia ikut sampai sudah. Dia tak fikir bahawa hidup kita ni ada tanggungjawab. Nak seronok, nak menikmati benda-benda dunia ni, tuan-tuan, dia ada limit dia. Dia ada had. Bila kita tak ada limit, tak ada had, maka itulah yang duk jadi. Maka samalah dengan golongan LGBTQ dan seumpamanya, tuan-tuan. Dia nak puaskan nafsu dia, tapi dia tidak ada panduan. Maka bila dia tidak ada panduan,
dan dia tidak letak batasan, limit untuk diri dia, maka dia akan buat apa sahaja. Termasuklah cerita yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, yang Allah Ta'ala sendiri guna perkataan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, iaitu satu perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh sesiapa pun dalam dunia ni. Ini dahsyat, tuan-tuan sekalian. Dahsyat benda yang berlaku kepada manusia apabila mereka ni tidak ada limit, kan? Tidak ada batasan. Selain daripada itu, sidang hadirin mukminin, Nabi kita, tuan-tuan sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Huzaifah Al-Yamani, kan? Dia kata apa? Apa kata Huzaifah? Dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Huzaifah kata, manusia ni dia suka tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara khair, benda-benda baik. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr. Dia kata, aku pula, dia kata, suka tanya benda-benda buruk. Manusia biasa suka tanya benda-benda baik, aku pula suka tanya benda-benda buruk. Sebab apa suka tanya benda-benda buruk? Huzaifah kata, supaya benda buruk tu tak jadi dekat aku. Saya akui, tuan-tuan, bila saya baca hadis ni, benda yang Huzaifah buat tu, dia kontradik dengan majoriti manusia. Majoriti manusia tanya dekat Nabi benda-benda baik. Huzaifah kata dia suka tanya benda-benda buruk. Saya pun duk cakap dekat isteri saya, dekat anak saya kata, ayah rasa ayah pun ada juga perangai sikit-sikit macam Huzaifah. Ada benda-benda buruk suka tanya. Pasal apa? Sebab kita nak jadikan sebagai panduan. Saya dengar sebagai contoh, saya dengar ada orang accident, kan? Ada orang accident, kita pun baca pasal apa dia accident. Oh, kita tengok contohnya, dia accident sebab dia mengantuk, micro sleep sebagai contoh, dia penat, ataupun dia memandu tengah malam menghala ke subuh. Kita duk tengok-tengok, oh, biasanya bila manusia ni dia bawa kenderaan daripada tengah malam sampai menghala ke pagi, dia akan ada risiko berlaku kemalangan kerana mengantuk. Itu contoh mudah, kan? Suka baca pasal aksiden, pasal apa? Untuk jadi pelajaran kepada kita. Sama juga bila saya tengok ada kes pembunuhan, ada orang kena bunuh, saya pun baca cerita pasal apa dia kena bunuh. Oh, kita tahu sebab apa? Sebab berebut perempuan sebagai contoh. Kita tahu bahayanya kalau kita terlibat dengan benda-benda macam ni. Kita baca cerita macam mana ada orang tu kena bunuh, pasal apa? Bila kita baca-baca, oh, rupanya dia terlibat dengan aktiviti jenayah. Maka ini memberikan semangat kepada kita supaya kita tak terlibat dengan aktiviti jenayah. Saya bila buat kes jenayah, tuan-tuan, bukan saya tak takut, ada perasaan takut. Sebab kita berurusan dengan pengedar dadah, drug traffickers. Kita terlibat handle kes penagih dadah, orang yang duk cucuk tu. Bukan saja pengedar, orang yang duk jual pusher apa semua, juga orang yang menagih. Kita juga berurusan dengan perompak yang guna senjata api dan sebagainya, yang boleh bunuh orang. Malah ada klien saya yang pernah bunuh orang pun. Maka kita belajar. Bila kita dengar cerita-cerita buruk, kita ambil tahu maklumat-maklumat yang berkaitan. Bukan kata kita suka-suka nak tahu cerita buruk, tetapi untuk jadi panduan kepada kita. Sama juga saya lately duk banyak buat kes divorce, kes perceraian. Sama. Kes faraid. Sama. Kita dengar cerita orang bergaduh, saya pun ambil tahu kenapa orang bergaduh. Kita jadikan pelajaran kepada kita. Tuan-tuan nak tahu, antara benda biasa dalam rumah tangga ni bergaduh suami isteri. Ini benda yang very common. Bergaduh suami isteri ni benda biasa. Ada satu suami dia datang jumpa saya, kan? Dia menangis, tuan-tuan.
perempuan ni menangis, si suami ni menangis. Jarang tu orang lelaki menangis depan saya. Hak biasa menangis ni orang perempuan. Saya kalau klien perempuan datang jumpa saya, biasa kita make sure ada tisu lah. Sebab lagi dia keluar air mata dia tu, dia cari tisu, dia tak ada, dia tanya kita. Jadi kita pun dah siap dah tisu, dah tahu dah. Lagi dia menangis, bagi tisu terus. Tapi kali ni bukan orang perempuan yang duk menangis ni. Si suami ni menangis. Pasal apa dia menangis? Sebab isteri dia minta cerai. Agak-agak orang perlis menangis tak kalau isteri minta cerai? Tak tahulah, kan kita tak tahu. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, saya bukan nak hina orang menangis tak, tapi saya nak cerita keunikan setengah-setengah kes untuk pengetahuan dan panduan kepada tuan-tuan. Biasanya kalau suami minta cerai di mahkamah ataupun isteri minta cerai, dia datang jumpa lawyer, saya biasanya kalau boleh panggil dua-dua orang, saya akan minta mereka bincang cara baik, selesai cara baik. Di mana-mana pun saya bercakap dengan nada yang sama. Kalau seorang tak mau, yang seorang lagi nak pertahan, buat apa? Betul tak? Oh, ni orang perlis semua tak mau angguk. Orang perlis ni dia takut juga kot. Setengah tempat saya pergi, betul Ustaz, betul. Setengah tempat saya pergi, dia betul. Saya kata rumah tangga ni dia mesti dua-dua orang nak. Suami nak kat isteri dia, isteri nak kat suami dia, baru boleh kita kahwin dan kekal dalam rumah tangga. Kalau seorang tak mau, nak pertahan buat apa? Jadi saya pergi duduk ceramah pasal undang-undang perkahwinan semua, ramai setuju. Cuma malam ni saya tengok masing-masing duduk teragak-agak, nak angguk ke nak geling. Tak tahu. Itu pendapat saya. Saya kata kalau seorang dah tak mau, hak seorang lagi, tak kira lah suami ataupun isteri, hak seorang lagi bincang, bercerai cara baik. Itu yang sepatutnya. Kita jangan dera orang, kita jangan sekat orang, jangan gantung orang, tidak bertali, jangan niat nak buat zalim kat dia, jangan. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya bila kita buat zalim kepada orang, tak kira lah dia suami kita ke, dia isteri kita ke, bila kita buat zalim kepada orang, hak kita takutnya hari akhirat. Ego kita tu kena jaga. Jangan duk biar dia naik ego tu. Dah hang nak minta cerai, aku saja nak bagi hang susah. Jangan buat perangai macam tu. Kalau pasangan kita dah tak mau kepada kita, bincang cara elok macam mana nak buat perceraian tu bagi cantik, supaya tak ada siapa-siapa yang teraniaya. Dan kita kena jaga maruah kita. Kena jaga maruah. Sini azan dulu Teruskan. Baik. Azan dulu.
Baik, sedang hadirin mukminin, sambung sedikit apa yang saya telah nyatakan sebentar tadi, iaitu antara hubungan suami isteri ni kita kena jaga maruah kita. Kita kena ada jaga maruah kita. Kalau pasangan kita dah tak mau kepada kita, kan, kita jangan cuba untuk buat zalim kepada dia. Jangan buat zalim. Kita kena berebut untuk buat baik. Jadi kalau pasangan kita dah tak suka kepada kita, maka apa dia kebaikan dia, tuan-tuan? Iaitu dengan cara bincang dengan dia macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga tadi. Kalau tak boleh diteruskan pernikahan tersebut, tak boleh diteruskan rumah tangga tersebut, kalau perlu kepada perceraian, maka bincang nak bercerai macam mana. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia iaitu bila kita buat baik kepada pasangan kita, suami ataupun isteri kita, pahala tu menanti di hari akhirat. Hidup kita ni bukan untuk suami kita. Kita hidup ni bukan untuk isteri kita. Kita hidup ni lillahi ta'ala. Itu yang paling tinggi sekali, tuan-tuan. Isteri kita, suami kita, anak-anak ni hak bawah-bawah. Kemuncak tujuan, destinasi kita adalah Allah, mardatillah, keredaan Allah. Maka sebab tu bila suami-suami ni datang, isteri ni datang, sebab dia cerita masalah rumah tangga dia, saya biasanya nasihat dua-dua orang. Saya kata, kalau seorang tak mau, baiklah bercerai. Kalau dah cuba berbaik, panggil orang tengah yang boleh dipercayai, bagi nasihat, dah tak boleh nak selesai juga, bercerai cara baik. Jangan ada dendam antara suami dengan isteri sampai anak tak mau bagi dekat pasangan dia. Dia jaga anak dia waktu sekolah, waktu cuti, pergi bagi. Perangai kita bukan lagu tu, tuan-tuan. Perangai kita padan muka. Tu perangai kita. Padan muka. Siapa nak bercerai sangat? Tu perangai kita. Bukan perangai nak cari pahala. Kalau aku bawa anak aku ni pergi jumpa dengan ex aku, dengan bekas aku ni, bekas suami ke bekas isteri ke, aku akan dapat pahala daripada Allah. Suruh anak kita bersiap. Okey, sat lagi jumpa dengan ayah, mak akan bawa, umi akan bawa. Walaupun umi dengan abi, umi dengan ayah dah bercerai, tapi umi ni sanggup siapkan anak dia cantik-cantik, elok-elok, bawa beg apa semua, bagi bekas makanan, minuman apa semua cukup, bawa, sanggup drive pergi dekat bekas suami dia. Pasal apa? Mengharapkan pahala daripada Allah. Hak ni, tuan-tuan, jarang orang buat. Suami pun sama. Bila dapat anak dia tak mau bagi kat bekas isteri dia padan muka. Ini perangai orang kita. Banyak lagu ni, tuan-tuan boleh tengok dekat mahkamah syariah macam mana bergaduh. Kita tak boleh ada budaya ataupun perangai padan muka hang. Tak boleh. Kita kena ada sikap, attitude, iaitu Allah. Nak kena yang tu. Buat apa pun Allah. Hati ni, tuan-tuan, sakit tak mau jumpa dah dekat bekas isteri. Pasal apa? Bekas isteri curang. Dia check in hotel dengan boyfriend dia. Hati ni sakit. Tapi kita kata tak apa, dah tak ada jodoh, tak apa. Anak ni dia tetap perlu kasih sayang daripada ibu dia. Kita siapkan anak kita, bawa anak kita pergi jumpa dengan mak dia. Itu tetap ibu dia. Soal ibu dia curang, soal ibu dia tidak menyintai kita dan sebagainya, itu cerita lain. Cerita kita ialah macam mana kita nak dapat pahala daripada Allah. Itu benda yang kita kena fikirkan kalau kita hidup betul-betul lillahi ta'ala. Ni dah suami ni menangis, isteri dia nak tinggal dia. Saya kata, pasal apa menangis? Ustaz tak tahu, isteri saya nak tinggal saya. Iyalah, isteri nak tinggal, pasal apa nak menangis? Carilah perempuan lain. Ustaz sedaplah cakap. Dia kata gitu kat saya. Ustaz sedaplah cakap. Bukan masalah sedap tak sedap. Kita kena ada izzah, kemuliaan. Dah orang tak mau kat kita, yang kita terhegih-hegih nak kat orang tu pasal apa? Kena ada izzah, kemuliaan. Kena ada diri kita, kena ada maruah. Orang tak mau, tak apa, cari orang lain. Awak tak laku sangat ke kita ni, tuan-tuan?
Tak kira lah kita orang lelaki ke, kita orang perempuan ke. Kalau pasangan kita tak mau kat kita, yang kita ni tak laku sangat ke, sampai menangis-nangis pegang kaki jangan tinggal kita apa semua. Setengah orang perempuan pegang kaki suami ni pasal suami tak mau kat dia. Dah, tak apalah. Dah tak mau, tak apa, kita cari rezeki lain, nikmat lain. Tawakal kepada Allah. Jangan sampai suami ataupun isteri kita hina kita. Kita ada maruah, kena jaga maruah kita. Kalau orang sayang kepada kita, kita sayang dekat dia. Kalau orang tu tak sayang dah dekat kita sampai dia hina kita macam-macam, buat apa lagi tuan-tuan? Buat apa lagi? Hidup kita ni kena ada maruah, kena ada hormat menghormati di antara satu sama lain. Jadi pandangan saya yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, tuan-tuan janganlah paksa pasangan yang dah tak suka dekat tuan-tuan, yang dah tak ada hati untuk teruskan kehidupan. Jangan. Lebih baik berpisah dengan cara yang mulia, dan berpisah berdasarkan kepada perintah agama. Buat dengan cara yang baik. Itu lebih baik. Baik. Berbalik cerita Huzaifah ni tuan-tuan, dia kata dia tak sama macam orang lain. Orang lain nak tahu benda-benda baik, dia nak tahu benda-benda buruk. Pasal apa dia nak tahu benda-benda buruk? Supaya benda buruk yang dia pelajari daripada Nabi tu boleh jadi panduan untuk diri dia. Macam tu. Jadi kalau tuan-tuan suka tahu benda-benda buruk dan benda tu tuan-tuan nak jadikan panduan, itu betul. Boleh. Kan? Tuan-tuan baca cerita pasal pembunuhan, baca cerita pasal orang mati, aksiden, baca benda-benda pasal benda-benda yang negatif ni. Tujuan dia untuk jadi panduan kepada kita. Boleh? Jadi macam Huzaifah Al-Yamani. Hadis ni panjang sikit, saya baca terjemahlah sebab kita dah 8:25. Saya baca terjemahannya. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dahulu kami ni, dia kata, dalam jahiliyah, lalu Allah datangkan kebaikan. Maknanya Allah Ta'ala datangkan Islam kepada kami. Maka selepas kebaikan ni, selepas Islam ni, ada tak benda buruk? Ada ke benda jelek, benda yang tak elok? Nabi kata, ya, ada. Lalu Huzaifah tanya, apakah selepas keburukan itu, benda yang jelek itu, akan ada kebaikan? Nabi kata, ya, ada. Tapi dalam tu ada asap. Nabi kata, dalam tu ada asap. Maka Huzaifah tanya, apa dia asap itu? Nabi kata, satu kaum yang membuat ajaran bukan daripada ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain daripada petunjukku. Engkau akan mengenali mereka dan engkau akan memungkirinya. Lalu Huzaifah tanya dekat Nabi, apakah selepas kebaikan ni akan datang keburukan lagi? Nabi jawab, ya, akan muncul para penyeru, para da'i yang menyeru ke neraka Jahannam. Bukan kata menyeru pergi neraka, pergi pada syurga, tapi menyeru kepada neraka Jahannam. Nabi kata, sesiapa yang menerima seruan mereka itu, maka mereka pun akan menjerumuskan ke dalam neraka. Huzaifah tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, sebutkan ciri mereka kepada kami. Nabi jawab, mereka daripada golongan kita, kulit ni sama macam kita, dan berbicara dengan bahasa kita. Huzaifah tanya Nabi, apa yang kamu perintahkan kepadaku jikalau aku menemui keadaan seperti itu? Lalu Nabi jawab, peganglah sekemas-kemasnya jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Huzaifah tanya, bagaimana jikalau tidak ada imam dan jamaah muslimin? Nabi jawab, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, walaupun kamu perlu menggigit akar pokok sehingga ajal mendatangi kamu. Hadis ni panjang sikit, cuma saya nak cerita sikit je tuan-tuan daripada hadis ni. Hadis ni, apa benda yang boleh kita ambil pelajaran? Nombor satunya, bila ulama syarah hadis ni, nombor satunya tuan-tuan, kita kena kenal jalan orang hak sesat. Semua hak sesat ni tuan-tuan kena tahu, kena identify dan kena kenal. Boleh beza, hak ni sesat, hak ni tidak sesat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita tak kenal, maka kita akan terjerumus tanpa kita sedar. Kita rasa betul, tapi sebenarnya sesat, salah. Itu bahaya.
Maka kita kena ada ilmu, faham Quran, faham hadis, supaya kita boleh ada kayu ukur, benda ni sesat ke tak sesat. Itu yang message paling utama dalam hadis ni. Dan dalam hadis yang kita baca tadi tuan-tuan, Nabi sebut ada satu perkataan yang Nabi sebut, asap. Bahasa Melayu kita sebut asap. Sebab apa Nabi sebut tentang asap tu? Asap tu maksud dia kesesatan, menyimpang, yang mana sampai kita ni jadi was-was, kita tak pasti, jadi kabur. Hak ni Islam ke tak Islam? Hak ni sunnah Nabi ke bukan sunnah Nabi? Kita tak boleh nak beza. Itu sebab tu Nabi sebut asap. Ini satu benda yang bahaya, tuan-tuan sekalian. Benda yang, dan asap tu juga dalam syarah, para ulama mengatakan bahawa maksud dia ialah pada ketika itu dia adalah satu kebaikan, tapi dalam kebaikan tu dia ada benda-benda yang merosakkan, dia ada benda-benda yang membinasakan. Ada manusia, hati dia syaitan. Kita tengok dia tu ustaz, dia tu tok guru, tapi dia bawa ajaran-ajaran sesat dan seumpamanya. Ni bahaya. Kita datang kuliah, kita mengharapkan kebaikan daripada kuliah, tapi dalam kuliah tadi dia bercampur baur dengan benda-benda yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis. Jadi ini antara perkara yang kita kena berhati-hati. Baik. Dan yang meniup asap itu adalah para penyeru kepada kesesatan. Mereka ni dia ada rancangan, ada plan yang buruk untuk menghancurkan agama kita dan juga orang-orang Islam. Sebab tu kita kena kenal ideologi, ism yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kita jangan lena daripada ideologi seperti ini yang akan merosakkan anak-anak kita. Hari ni tuan-tuan, kita boleh tengok anak kita mengaji pandai-pandai, tiba-tiba dia terlibat dengan ideologi yang menyesatkan. Dia Islam macam kita, dia anak kita, tapi sebab dia mengaji di tempat-tempat tertentu yang terdedah kepada ism dan ideologi yang bertentangan dengan Islam, akhirnya dialah yang menjadi penghalang kepada tersebarnya Islam, ataupun yang menjadi penghalang kepada tertegaknya kalimah Allah di atas muka bumi ini. Kalau kita berhadapan masalah dengan musuh Islam yang terang-terang musuh Islam, tu tak apa, tu satu hal dah. Kita dah kenal dah. Tapi yang kita takut ialah anak-anak kita sendiri yang menjadi penghalang kepada perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Jadi sidang hadirin mukminin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi daripada para dai, para penyeru kepada neraka jahanam ini, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang terpedaya dengan seruan-seruan kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Dan marilah kita sama-sama sentiasa memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala melindungi kita daripada neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.